Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تعالى في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Demikian Tuan Imam, Ustaz Aimi, Tuan Nazir, barisan EJK, tuan-tuan guru, para alim lama, pimpinan masyarakat, hadirin hadirat, tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Marilah pada pagi ini kita meneruskan kuliah bulanan kita yang berkaitan dengan keindahan Islam. Dan kita hari ini berada di bulan Ramadan Al-Mubarak, Ramadan Karim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan matlamat daripada Ramadan ataupun puasa itu difardukan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita mendapat ketakwaan. Dan banyak dalam Al-Quran menjelaskan kepada kita kebanyakan objektif pensyariatan satu ibadah itu adalah untuk kita ni takut kepada Allah. Taqwal qulub. Hati kita takut kepada Allah. Maksudnya kita beribadat kepada Allah tujuannya supaya kita ini cinta kepada Allah, sayang kepada Allah. Erti kata takut kepada Allah dengan menghampirkan diri kita kepada Allah. Itu maksud takut. Bukan takut bermakna lari daripada Allah, tetapi tujuannya supaya kita hampir kepada Allah Ta'ala. Maka begitulah puasa disyariatkan supaya kehidupan kita ini sentiasa berpandukan kepada syariat. Itulah tujuannya. Walaupun dalam bulan puasa siang harinya benda halal diharamkan untuk dibuat, benda haram lagilah diharamkan. Itu contohlah. Jadi mudah-mudahan puasa yang kita lalui ini dapat membentuk pribadi kita. Maka apabila kita sebut puasa membentuk pribadi, personality, karakter, yang mana pembentukan pribadi terjadi apabila adanya unsur yang paling dominan, iaitulah ilmu pengetahuan. Sebab itu berbeza orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Maka apabila kita sebut berbeza orang berilmu, tengok ilmu apa pula tuan-tuan. Kalau ilmu masak patin tempoyak, bagi sebut patin tempoyak pula siakap tiga rasa ke, dia tak sama orang yang memahami, yang kenal Allah Ta'ala melalui ilmu berkaitan mengenal Tuhan. Ni kita dah belajar sebelum ni. Berkaitan dengan ilmu akidah, pegangan, i'tiqad, ilmu juga. Dan kita saya pun ada ilmu juga. Rupanya ilmu berkaitan dengan skill, soft skill sebagai contoh. Maka ilmu yang kita kata mereka ini hampir kepada Allah, ilmu berkaitan mengenal sifat-sifat Tuhan, kita dah bahas. Mengenal dengan nama-nama Allah, mengenal dengan sifat Rabbaniyah, ketuhanan, pentadbiran Allah Ta'ala, uluhiyah, mengesakan, mengubudiyahkan kepada Allah. Ini contohlah.
Maka dengan ilmu saja tidak cukup untuk kita membentuk personality, melainkan kita adanya kesedaran, penghayatan. Hayat ni bahasa Arabnya hayat, yang kita sebut ihya Ramadan, menghidupkan Ramadan. Maknanya kita sedar keberadaan Ramadan, maka perlu kesedaran. Maka kesedaran ini penting. Maka banyaklah program-program yang dirancang di sepanjang bulan Ramadan supaya kita sedar kita sekarang berada di bulan Ramadan. Ada lagi orang tak sedar. Saya tengok dah 6 Ramadan, 6 hari ni 6 Maksudnya perlu ada kesedaran. Macam mana nak sedar? Salah satu kunci juga dengan ilmu. Macam mana nak sedar? Salah satu kunci dengan kena paksa. Kena paksa juga. So, orang Islam kena paksa. Orang Islam lah kena paksa. Orang kafir tak payah paksa. Ya? Maksud tuan, kesedaran sangat penting. Sebab tu ada orang yang dihantar ke kursus-kursus, program-program motivasi ke, team building ke, program transisi ke, supaya dia sedar dia berada di mana, duduk di mana sekarang, masa apa, tempat mana. Macam tu. Maka perlunya kesedaran. Kadang-kadang semua kita tahu perlunya bulan Ramadan ni kita tadarus, baca Quran, solat sunat tarawih 8 rakaat, 20 rakaat, tapi tak ada kesedaran. Tak ada kesedaran, sama juga. Asal dapat semayang, syukur lah Ustaz, daripada tak semayang. Dia macam tu. Kita bersyukur je lah kan. Kenapa buat 8? Oh, sebaik saya semayang Ustaz, kawan saya tak semayang buat 8. Semayang syak contoh kan. Dia bukan tak tahu kelebihan orang yang 8 ke 20 ke, ada kelebihan masing-masing tu sendiri. Kenapa tak jaga solat berjemaah? Dia bukan tak tahu solat berjemaah tu lebih afdal, fadilat lebih banyak pahala. Tapi dia kesedaran. Tak apalah Ustaz, tahun depan ada lagi. Contoh kan. Tak apalah, next. Saya rasa ni dah banyak dah ni. Tahun sebelum ni taklah macam ni. Saya dah berubah ni. Kan. Kalau kira dah macam ahli syurga ni. Tahun sebelum ni banyak juga tinggal. Contoh kan. Bukan dia tak tahu. Ada ilmu. Tetapi kesedaran tak ada. Dan kesedaran pula bertitik tolak daripada hidayah. Taufik daripada Allah. Mana guidance, petunjuk daripada Allah. Allah Ta'ala bagi kekuatan untuk kita nak buat. Kita bukan tak tahu, tapi tak buat juga. Kan? Maka kalau sedar saja tak cukup, maka perlunya untuk proses perubahan. Macam mana proses perubahan berlaku? Mesti ada target, mesti ada matlamat, mesti ada satu sasaran yang kita nak. Bulan ini aku nak ni, nak ini. Maknanya kita target supaya kita ada satu momentum untuk menggerakkan diri kita mencapai apa yang kita target. Sebab itu ada orang boleh capai sebab dia masukkan dalam checklist, dalam antara sasaran dia masukkan di dalam program personal pribadi dia di dalam bulan Ramadan. Maka dia boleh capai. Itu pun mesti diaudit balik. Okay, minggu pertama Ramadan agak-agak tercapai tak matlamat kita, kena counter tengok balik. Ada orang memang dia nak, tetapi dia tak ikut progress, dia tak ikut modus operandi dia tu, dia tak ikut. Maka kita kena tengok balik. Oh, ini dah minggu pertama ni, suku pertama Ramadan, apa yang kita telah capai? Oh, saya telah menurunkan berat badan. Tu okey lah, itu boleh capai contoh kan. Itu dari segi fizikal. Dari segi kita kata spiritualnya bagaimana? Sama je Ustaz, kehidupan saya sama je. Maka rugilah kita. Dari segi ibadah, dari segi cara personality, komunikasi, pergerakan, perwatakan, sepatutnya begitu tuan. Maka sebab itu tuan, Ramadan ia adalah bulan madrasah.
Bulan sekolah, madrasah ni sekolah. Bulan tarbiyah, sekolah ni dia akan didik kita, bentuk kita. Tapi ramai je orang pergi sekolah tapi tak memberi bekas, tak memberi kesan, keluar jadi gangster juga, sekolah juga, kan? Sebab yang tadi itulah, dia tidak ada matlamat dia pergi sekolah tu. Dia hanya pergi sekolah supaya orang kata kau sekolah, aku sekolah. Sekolah apa? Ini sekolah elit. Geng-geng elit. Kan? Sekolah boleh terbang di angkasa, berjalan atas air. Elit lah, hebat lah sekolah tu. Sekolah luar biasa. Macam itulah Ramadan ni. Ramadan ni satu tarbiyah yang elit, yang hebat. Maka ada orang dapat, ada orang tak dapat. Masing-masing punya tujuan dan matlamat, tuan-tuan. Tentang kita sambung perbincangan kita berkaitan dengan keindahan Islam melalui akidah. Yang mana Islam ni kita seronok jadi orang Islam. Kalau mungkin jadi orang bukan Islam, orang Hindu ke Buddha ke, mungkin dia rasa pun dia seronok juga. Cara dia lah seronoknya. Saya kawan saya masa saya pergi Bali bentang paper tahun 2014, 10 tahun lepas. Jadi ni orang Melayu tapi beragama Buddha. Dia kata dia sama juga. Saya tanya kenapa orang Melayu dekat sini, mereka ini berpegang kepada Buddhism, Buddha. Tuan-tuan tahu tak Buddha ni lahir kat mana? Buddha lahir dekat India, Gautama Buddha. Dikatakan seorang anak raja, anak pembesar lah. Bertapa, akhirnya mendapat ilham, membawa ajaran berkaitan dengan aspek akhlak. Dia bukan bawa akidah sebenarnya. Selepas Buddha mati, pengikut Buddha mengangkat Buddha menjadi Tuhan. Dia bermimpi Tuhan telah mengangkat Buddha menjadi Tuhan. Kan? Jadi pengikut percayalah. Biasanya kita ni fanatik lah pada Tok Guru kan. Sebab tu dilarang dari Islam fanatik pada Tok Guru. Maka Buddha ini ajarannya berkembang di India, tetapi kemudian berkembang hebat di China. Ditransform pergi ke China, jadi akhirnya Buddhism China. Jadilah dia pegangan agama kepada orang China sampailah hari ni orang China kan. Tetapi dalam masa yang sama, pergerakan pengaruh India Buddha ini berkembang di tanah Melayu, salah satunya di Bali. Dia kata saya sama macam orang Islam juga, dia kata. Bangun pukul 4 pagi tapi mediasi, maksudnya dia bergaul dengan alam. Pagi-pagi dah exercise, buat meditasi. Kalau kita mungkin bangun tahajud lah contoh kan, sembahyang, baca Quran, mengaji. Dia pun buat juga, dia kata. Tapi memikirkan tentang alam. Dia tak ada pegangan macam kita. Ini contoh. Dia rasa dia seronok. Tak perlulah dia dah masuk Islam kan, sebab dia rasa hidup dia memang seronok. Cara begitu. Maka kita sepatutnya lebihlah lagi. Kita orang Islam, sepatutnya pegangan kita terhadap kepercayaan dan keyakinan terhadap agama tu sepatutnya lebihlah lagi mendatangkan keindahan, kebahagiaan, ketenangan. Ni jadi orang Islam tapi tak tenteram, tak tenang, nak bergaduh je, salahkan orang. Siapa lagi aku nak salahkan hari ni, contoh kan. Maka rugilah kita. Maka sebab itu pengarang kitab meletakkan keindahan Islam ni indah, cantik, comel dah, hebat dah, tak ada nak perlu ditambah dah, follow je. Maka salah satunya dibahaskan dalam ni adalah berkaitan dengan keindahan Islam melalui aspek akidah, aspek pegangan, aspek i'tiqad. Dan kita pun dah bahaskan aspek yang pertama, iaitulah keindahan yang berkaitan dengan rukun iman lah. Dan rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah melalui kita memahaminya aspek rububiyah. Cantiknya Islam ini, pegangannya berkaitan dengan ketuhanan. Allah yang mentadbir alam ini, Allah yang menciptakan alam ini. Semua benda Allah Ta'ala yang jadikan pentadbiran, pengurusan. Itu yang pertama. Yang kedua, aspek uluhiyah, mengesakan hanya Allah. Dahlah Allah Ta'ala cipta,
maka hanya kepada Allah lah yang kita kena sembah. Ada orang dia percaya Allah Ta'ala jadikan alam ni, tapi dia kata tak semestinya kena Allah kita sembah ni tu. Macam tu. Allah Ta'ala jadikan alam ni, itu tanggungjawab Allah Ta'ala yang jadikan. Untuk menyembah, dia kata kita boleh sembah lah mana-mana kita rasakan Tuhan yang ada. Kan? Maka dalam Islam tidak. Allah yang jadikan alam, maka kita kena hanya mengabdikan, mengubudiakan diri kita kepada Allah. Tawajuh kita, Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala makhluk. Macam tu. Dan yang ketiga, hebatnya, indahnya, kita nak melihat, beriman kepada Allah ini, iaitulah Allah memiliki sifat kesempurnaan, jamal dan kamal. Maka kita bahaskan juga adanya sifat 20. Bahkan dalam pandangan yang lain ada beribu sifat Allah Ta'ala, bukan 20 sih. Itu kita kata satu dah cukup untuk membahaskan kesempurnaan keagungan Allah. Dan Allah memiliki nama-nama yang agung. Maka tuan-tuan, kalau kita pegang 4 yang kita bahaskan tadi ini, maka kita telah pun menjadi orang yang hebat. Tak payah peganglah pada yang lain. Yang ni pun kita dah hebat dah. Keyakinan kita, etikad dia, kecintaan kita kepada Allah. Bayangkan tuan-tuan, dalam dunia ini ada orang boleh cipta sesuatu, kita mungkin terinspiring lah kan. Kita akan rasa macam kagum. Ini Allah Ta'ala jadikan semua. Selain Allah, makhluk. Allah Khalik, pencipta. Maka sepatutnya teraspirasi, tercinta, semua terlah. Maknanya hanya kepada Allah. Kita hanya nampak Allah je. Kan? Yang lain ni tak ada apa, nothing. Sebab Allah Ta'ala boleh buat sesuatu. Impossible to possible. Possible, benda yang tak mustahil, boleh. Kan? Itu contoh tuan-tuan. Maka hari ini kita dah sampai bahagian rukun yang kedua, beriman kepada para malaikat. Dan kita memahami malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan. Tak makan, tak minum. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Makhluk Allah Ta'ala yang tak pernah membangkang kepada Allah Ta'ala. Tak pernah dia tidak taat. Dan ada malaikat, dikatakan malaikat ni jumlah dia 10 kali ganda daripada jumlah manusia. Dikatakan. Maknanya kita kata jumlah malaikat yang lagi hebat lah. Kalau manusia ada 8 bilion, dikatakan jin 10 kali ganda. 80 bilion lah. Contoh ni contoh analogi. Kalau jin ada 80 bilion, dikatakan malaikat jumlah dia 10 kali ganda. 800 bilion. Contoh. Bahkan walau alam luas ramainya. Tapi nak ceritanya, malaikat ni kalau Allah Ta'ala jadikan tak jadi manusia, okey lah. Macam tu. Kan? Tapi kita Allah Ta'ala jadikan jugalah. Maka kita dapat merasakan nikmat dunia, alam ini. Kita kenal siapa pencipta kita lah. Itu yang malaikat tanya Allah ni. Kenapa Allah Ta'ala jadikan makhluk yang sungka menumpahkan darah, wa yasfikud dima, tumpahkan darah ni, bergaduh. Allah Ta'ala jawab ringkas, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tak tahu. Sebab malaikat dah tahu dah kami ni taat. Kan? Tak ada nak apa yang Allah Ta'ala perintah, semua kami ikut. Tak ada yang nak melawan. Tak ada yang nak bercanggah. Maka sebab itu ada ulama mentafsirkan, boleh jadi sebelum jadikan manusia ada makhluk yang menghuni dunia ni, kerjanya memang menyumpahkan darah, bermusuh-musuhan. Jadi malaikat dah nampak dah. Jadi malaikat pun tanyalah, ya Allah, kenapa nak jadi khalifah lagi muka bumi? Macam itulah. Mereka ni suka sedangkan kami ni taat. Macam itulah kan. Maka Allah Ta'ala kata, aku tahu. Maka tahulah malaikat. Malaikat pun tak tahu. Kan? Nama-nama diajarkan pada Nabi Adam. Semuanya Nabi Adam tahu, ada malaikat tak tahu. Maknanya menunjukkan kebesaran keagungan Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala jadikan manusia ni
Ada manusia yang lebih hebat daripada malaikat. Itu Nabi kita. Sampai satu tempat, Nabi naik atas lagi. Jibril kata, aku tak boleh lah. Kalau aku naik ni, aku hancur. Kan? Maksudnya, hebat-hebat malaikat, manusia lagi hebat macam tu lah. Jadi, kita nak sebutnya beriman kepada malaikat. Dan kita kenal malaikat. 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Maka Islam mewajibkan umatnya untuk beriman dengan malaikat sebagai makhluk Allah yang ghaib, yang tak nampak. Kan? Tak nampak. Sekurang-kurangnya kiri kanan kita ada kiraman katibin, raqibun atid. Ada malaikat hafazah. Kan? Depan belakang malaikat. Dan dikatakan ada malaikat maut. Ada yang kata malaikat maut ni banyak, dia kata satu. Tuan-tuan peganglah tengok macam mana. Macam kiraman katibin banyak ke satu? Setiap orang kan? Ke satu semua? Setiap orang? Maksudnya yang kita pegang aja, yang kita pegang. Maknanya kiraman katibin ada kan? Jadi dah berapa malaikat yang ada? Kalau campur malaikat maut setiap orang, dah ada 5 bersama dengan kita. Bodyguard kita. Mana kita pergi, ada. Mana kita pergi, ada. Tak pernah miss lah. Kita tidur, dia tak tidur. Kan? Jadi, kita sebenarnya kuat lah. Ada malaikat bersama dengan kita. Macam tu contoh. Maka malaikat sebagai makhluk Allah yang ghaib, yang disifatkan oleh Allah dengan sifat-sifat tertentu. Allah telah memberitahu kita nama sebahagiannya dan memerintahkan kita untuk beriman dengannya sebagai yang telah dikhabarkan melalui sifat-sifat mereka. Pembawa wahyu, jadi ketua kepada para malaikat, Jibril contoh. Israel mencabut nyawa. Mereka maulah. Israfil meniup sangkakala, standby. Itu sifat-sifat. Malaikat Malik, Ridwan, Munkar, Nangkir, semualah. Sebagaimana yang dikabarkan sifat mereka, Allah juga menetapkan beriman dengan mereka sebagai rukun iman yang kedua. Tidak sempurna iman seseorang tanpa dengannya. Maknanya kita ni dianggap tidak beriman, tidak Islam. Iman ni maknanya kita meyakini Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad pesuruh Allah. Barulah sempurna. Kalau dia percaya Allah sebagai Tuhan, tapi dia tak mengakui kerasulan Nabi, tak beriman, kafir. Saya mengaku Allah Ta'ala yang jadi alam ni, tapi tak beriman dengan Nabi, maka terkeluar. Dia kena 2 syahadah tu. Dia tulis 1. Maka tak sempurna iman seseorang. Dia kena cek balik anak kita macam mana. Kenapa kita ni masih lagi ada mencuri, rasuah, penyelewengan, mengumpat, semualah sifat-sifat yang buruk. Sebab antara lain kita tak nampak malaikat. Cuba rasakan kita renung, malaikat ada, kita perhati gitu kan. Ataupun CCTV duduk dekat badan kita, pergi mana ada je kita nampak rakaman. Polis monitor kita. Maka kita akan jadi orang yang hebat. Ini nak melatih kita supaya kita sentiasa rasa diawasi, diperhatikan, dipantau. Kalau kita ada syarikat company, ada satu jabatan, organisasi, kita pun ambil auditor. Audit lah. Kita nak audit. Kita bukan tak faham, bukannya kita kita bukan melanggar pun. Tapi saja nak audit supaya orang percaya company ni TikTok ke tidak. Auditor pula kita ambil syariah compliant ke ataupun SIRIM ke apa ke. Nak tengok ikut tak tata kelola yang baik ni. Kita ikut tak peraturan. Kalau peraturan kata dalam borang tu kau kena tanda tangan, kau tanda tangan tak? Kalau dalam peraturan tu suruh komen, kau komen ke tidak? Komen. Yang kita telah pun tentukan. Maka auditor datang cek.
ni tak tanda tangan. Ni letak tarikh tapi tarikh tak letak. Contoh kan. Ni auditor datang akan komplain, akan komen lah. Dia ikut tak. Tapi kita ni sebenarnya bukanlah dikatakan kita tidak akan ikut. Kan? Tapi perlu kepada auditor. Pengawasan tu ada. Mungkin setahun sekali datang auditor. Auditor datang. Cek. Tengok. Lulus. Dia ikut tak? Ada tak ketidakpatuhan? Maka itulah yang berlaku. Bukanlah bermakna Allah Ta'ala tak tahu apabila malaikat. Tak ada malaikat, Allah Ta'ala tak tahu. Ada malaikat, barulah report sampai kepada Allah Ta'ala. Kan kita ni kan ada malaikat hafazah yang shift pagi petang. Dia akan jumpa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya, macam mana hamba aku tadi? Oh, tadi aku tinggalkan dia semayang, aku turun pun dia semayang. Contoh. Kan? Report malaikat every day, every week, every year. Ada report. Report card lah. Maka nak menunjukkan sistematiknya pentadbiran Allah Ta'ala. Bukan Allah Ta'ala tak tahu. Tak perlu malaikat. Allah Ta'ala tahu semua. Kan? Oleh sebab itu, risalah ini adalah untuk membincangkan keindahan Islam. Melalui keimanan dengan rukun ini, saya akan membahaskan beberapa contoh keelokan Islam melalui keimanan. Pengarang. Dengan rukun penting, dengan taufik daripada Allah Ta'ala. Yang pertama, beriman dengan malaikat. Sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada kita. Menggambarkan keagungan pencipta yang maha mulia, yang maha tinggi. Nak kita rasakan Allah hebat. Kita nak rasa tu. Kita nampak malaikat hebat dah. Ada sayap 600 sebelah, 600 sebelah. 1200 sayap. Sayap tuan-tuan bukan bulu. Kan? Salah faham pula. Kan? Burung ada berapa sayap? 2 kan? Kiri kanan ni. Itu burung kan. Ni malaikat ada yang 300 sayap sebelah, 300 sebelah pula. Itu contoh. Kita nampak agung, besarnya malaikat ni. Ada yang malaikat yang besar lah kan. Mana kita nampak keagungan Allah Ta'ala. Kita tengok malaikat, bukan tengok lah. Ada pernah tengok malaikat? Tak ada kan. Mana kita rasakan kehadiran malaikat ini, kiri kanan kita nampak keagungan Allah. Itu maksudnya. Kerana apa? Setengah daripada malaikat ini sangat besar bentuk fizikalnya. Sebagaimana firman daripada hadis Nabi SAW, uzina li an uhaddisa an malikin min malaikatillah min hamalatil arash inna baina syahmatin uzinihi ila aqitih masiratu 700 amin. Aku telah diizinkan untuk bercerita tentang salah satu malaikat. Yang mana malaikat ni apa? Memikul arash. Makhluk Allah Ta'ala antara yang terbesar arash lah. Yang Allah Ta'ala jadikan. Sebelum tu arash tak ada. Allah Ta'ala jadikan arash. Jarak di antara cuping telinga dengan bahunya adalah perjalanan sejauh 700 tahun. 700 tahun perjalanan. Siapa yang pernah berjalan 2 hari, 3 hari? Pergi satu tempat 3 hari. Pergi Mekah berapa hari? 8 jam kan? Ini 700 tahun perjalanan. 700 tahun. Kita hidup 100 tahun. Kalau 100 tahun. Kan? Maknanya besar lah tuan-tuan. Riwayat pada Abu Daud. 4727. Sanad sahih. Ini salah satu yang digambarkan Nabi beritahu. Dalam hadis lain diriwayatkan bahawa Nabi SAW telah melihat Jibril dalam bentuk asal mempunyai 600 sayap yang memenuhi ufuk. 600 sayap sebelah. Memenuhi ufuk lah. Kan? 600 sayap sebelah. 1200. Riwayat Bukhari 3232. Dan 3234. Dan terdapat banyak lagi dalil yang menunjukkan keagungan Allah, pencipta malaikat, Tuhan mereka yang mengawal segala pekerjaan dan urusan mereka. Itu contoh. Malaikat yang hebat kita nampak. Kita nampak kehebatan, keagungan Allah Ta'ala. Itu yang pertama lah. Yang kedua,
Beriman pada malaikat sebagaimana yang telah diterangkan oleh Allah Ta'ala melalui wahyunya, boleh menjadikan kita mencintai mereka kerana mereka merupakan perantara antara Allah dan makhluknya dalam menyampaikan perintah Allah. Jadi kita pun dapat mencintai para malaikat. Sebab tu ada Nabi-Nabi yang bersahabat dengan malaikat. Contoh Nabi apa? Nabi yang ada dalam syurga. Adam Idris. Nabi Idris kan? Nabi Idris dikatakan Idris ni hebat ibadat dia. Lalu malaikat maut pun ke maut ke? Berkawan lah dengan dia. Kan? Maksudnya kita nak rasakan malaikat ini, kita mencintai para malaikat juga. Sebab dia membawa perintah, mengatur, menurunkan wahyu dengan izin Allah Ta'ala semua tu. Menurunkan rezeki, menjaga dan sebagainya, semua tu. Arahan. Tak ada satu pun benda yang berlaku ni melainkan Allah Ta'ala arahkan malaikat juga untuk meletakkan, diturunkan bala bencana. Allah Ta'ala arahkan malaikat juga untuk turunkan. Macam tu Maka menjadikan kita mencintai para malaikat ini. Dan mereka ini menyampaikan wahyu Allah kepada para Nabi dan Rasul. Mereka juga ditugaskan melaksanakan perintah Allah dalam kalangan hambanya. Seperti menurunkan hujan, meniupkan angin, menukar kedudukan janin dalam perut ibunya. Contoh. Kan? Mencatat segala amalan manusia, mencabut nyawa mereka ketika mati, dan pelbagai tugas lain, memberi manfaat kepada manusia dan perkara berkait dengan urusan kehidupan dunia. Jadi malaikat banyak ditugaskan. Kalau kita tengok, benda tu di luar logik akal kita, tapi selamat dia. Saya ada tengok satu kereta dihimpak oleh satu lori kontena, leper tuan-tuan, tapi mamat ni boleh keluar elok daripada kereta tu. Sihat walafiat, boleh berjalan, tak ada patah apa kan. Itu semua dengan izin Allah Ta'ala. Nak ceritanya, ada perkara-perkara yang Allah Ta'ala bagi istilahnya bantuan kan, perkara-perkara di luar adat kita lah kan, yang diberikan kepada orang biasa contoh. Maknanya itu Allah Ta'ala utuskan malaikat, dan daripada langit ketujuh boleh turun ke bawah dengan begitu pantas. Itu kelajuan lah malaikat. Maknanya supaya kita kasih cinta pada para malaikat ni. Rasa-rasa kita ada macam mana dengan malaikat ni? Kau ada nak merasuah malaikat? Jangan tulis aku nak merasuah ni pagi ni contoh kan. Maknanya kita kena ingat, kita nak buat sesuatu, pertama Allah Ta'ala nampak lah. Yang kedua, malaikat bawa handycam. Bukan bawa handycam tuan-tuan. Maksudnya dia ada mencatat semua benda yang kita buat tu. Catat semua. Semua catat. Catat ni, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, sebesar atom, sebesar biji sawi kecil lah, khairan, niscaya dia akan tengok. Tengok ni macam mana tuan-tuan? Mestilah tengok ni, kita tengok, kita buat lah kan, ataupun kita dapat lah benda tu kan. Khairan yarah, dia akan tengok. Tengok ni ada rakaman lah. Rakaman, kalau dulu macam mana rakaman ni? Sekarang kita dah tahu dah rakaman CCTV tu lah. Rakaman kita tengok, oh macam ni punya. Ada gambar kita keluar balik kan, dalam TV, dalam YouTube ke, ataupun orang rakam ke kan. Nampak lah. Dulu mungkin orang tak boleh bayang, tapi sahabat dia terima je khairan yarah tu. Contoh kan. Jadi maksudnya perkara ini menyebabkan kita akan rasa. Rasa kita diperhati, diaudit, diawasi. Allah tengok kita, malaikat tengok kita. Yang ketiga, kita sendiri tengok diri kita. Takkan kita tak ingat? Tak ingat Ustaz merasa? Tak ingat lah bila tu. Tak ingat dah. Badan kita ingat. Tangan yang tulis, tangan yang ambil bawah meja masa tu. Kan? Kaki yang pergi. Kaki kita, betul lah aku pergi masa tu, saksi. Kan? Diri kita. Yang keempat, kalau tak diri kita, tempat itu. Memang bawa, masa tu saya pergi bawa bawa jalan, bawa macam-macam lah kan, tempat. Dan yang kelima, makhluk lain tengok. Orang ke. Biasa kalau berlaku satu benda, ada saksi lah. Saksi yang nampak. Dia tak ada yang tak ada saksi. Sama ada saksi
burung ke apa, adalah makhluk lain jadi saksi lah. Dan jadi sekurang-kurang itulah. Jadi beriman pada malaikat ni menyebabkan kita jadi baik. Itu sebenarnya. Kenapa tak jadi baik? Dia bukan tak tahu. Sedar tak ada. Kita kata sedar tak ada. Tak sedar Ustaz, saya tak sedar. Macam orang tidur kan. Sedar tak dia? Kenapa awak tak semayang? Saya tak sedar Ustaz, saya tertidur. Kenapa tak semayang datang semayang berjemaah ke masjid? Saya tertidur Ustaz. Tak sedar. Kan ni bukan tak tahu. Tak sedar lah. Dia tak sedar. Tak bangun. Nak bangunkan orang ni yang payah. Kan? Tuan-tuan nak bangunkan orang macam mana? Gerak kan? Assalamualaikum. Bagi salam anak kita kan. Assalamualaikum. Dan sahur ni sahur. Kan? Ataupun ambil air sebaldi. Boom sekali. Kan? Ataupun macam mana? Rumah dia terbakar. Kita gerak dia. Bangun. Rumah kau nak terbakar. Tak apalah. Dia tengah tidur. Mana sedar. Dia mengigau lagi kan. Tapi kalau kita memang nampak rumah dia terbakar, tapi masih lagi kita sebenarnya boleh pecah lah pintu rumah dia kan. Tapi tak apalah, dia tak nak bangun, dia punya hal lah. Masing-masing jaga masing-masing. Macam itulah dakwah tuan-tuan. Dakwah ni kita nak gerakkan orang daripada lamunan terhenti tu, tidur tu. Kita nak gerakkan dia. Sebab itu ada dakwah yang secara hikmah. Hikmah ni, hikmah lah. Dan hikmah juga secara keras, hikmah juga. Jangan tuan-tuan kata, dakwah ni hikmah okey, persesif, puju rayu, dia tak nak, tak apalah. Ada yang kena keras. Sebab itu dalam Islam ada hukuman. Hukuman itu hikmah juga. Undang-undang tu hikmah juga tu maksudnya. Begitulah tuan nak menyedarkan orang. Tapi kita mana pernah nampak malaikat ni. Kalau pernah nampak boleh tahan juga. Kan? Tapi ada pula orang mengaku tengah-tengah mengajar, dia pun bercakap. Malaikat Jibril tadi jumpa aku. Pula dah. Itu sesat tuan. Sesat Jibril dah tak jumpa. Sebab Jibril jumpa hanya Nabi dan Rasul saja. Dia tak jumpa orang macam kita ni kan. Apa pula dia nak bagi ni wahyu baru ke kan. Itu tuan-tuan jangan percayalah kalau ada lah. Saya baru jumpa tadi malaikat Jibril cerita pada saya begini-begitu. Itu sesat tuan-tuan. Yang ketiga, beriman kepada malaikat sebagaimana yang telah diterangkan dalam Quran dan Sunnah, menyedarkan manusia akan hakikat kejadian malaikat, bahawa mereka makhluk ciptaan yang bergantung kepada Allah. Itu kita kena ingat. Sebab ada orang dia sembah malaikat. Sembah malaikat. Kata malaikat anak Tuhan, anak perempuan Tuhan, sembah pada malaikat. Dipanggil dewa dewi. Kan dia letak nama sedap-sedap sikit dah. Letaklah nama macam-macam Dewi lah, apalah kan. Dia letaklah nama. Tapi disembah. Kita nak bagi tahu malaikat ini adalah bergantung kepada Allah. Dan malaikat tak tahu perkara gaib, melainkan Allah Ta'ala bagi tahu dia. Jangan tak percaya pula. Oh, malaikat tahu semua ni. Kan? Malaikat hanya apa yang diberitahu oleh Allah Ta'ala. Kan kita belajar Malam Al-Qadar kan. Malam Al-Qadar turun padanya roh. Roh tu Jibril lah. Bukan roh tu orang faham roh tu roh, tak betul lah roh fizikal. Kalau kita malam 7 liku ni nanti roh-roh turun kan. Jadi mana-mana rumah yang tak pasal lampu dia pun tak jumpa. Mana pula rumah aku ni tak jumpa. Itu dah sesat dah tuan-tuan. Ni malaikat Jibril turun sebagai ketua dan membawa berita setahun ke depan lah. Takdir yang Allah Ta'ala tentukan untuk kita. Yang di luar tu malaikat tak tahu. Kiamat bila pun malaikat tak tahu. Kan? Jadi maksudnya yang bergantung kepada malaikat pun bergantung pada Allah. Malaikat ni kuat hebat lah. Kita ni tak kuat apa, lemah, longlai, lesu. Tiba-tiba tak bergantung kepada Allah. Bergantung pada pangkat kita, kesihatan kita, jawatan kita, kekuatan kita, pengaruh kita. Saya tak perlu pada Allah Ta'ala. Saya banyak follower. Kan? Mati-mati kan tuan. Tak payah nak sombong. Duit berjuta, berbilion ke apa ke, memenuhi langit dan bumi ke duit kita. Mati akhir tak masuk dalam kubur ke duit tu. Tak boleh nak sombong, bergantung. Sebab itu sifat fitrah manusia, dia bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Allah Ta'ala kata semua makhluk bergantung kepada Allah. Walaupun orang kafir meminta kepada Tok Pekong dia, dia punya Tuhan dia, dia punya sembahan dia, pegangan dia lah. Tetapi yang memakbulkan hanya Allah. Bukan Tok Pekong ni. Tok Pekong ni tak boleh memberi bekas.
Nak selamat diri dia pun tak boleh. Allah Ta'ala kata dalam Quran tu. Ni Allah Ta'ala kata, bukan saya kata. Sekarang jadi isu pula kan. Maknanya Allah Ta'ala yang memakbulkan permintaan dia. Walaupun dia kafir. Ini kasih sayang, sifat Ar-Rahman yang Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memakbulkan permintaan orang kafir. Walaupun dia kafir, tidak beriman kepada Allah. Tapi disebab dia makhluk ciptaan Allah. Dia ni Allah Ta'ala jadikan dia hamba Allah Ta'ala juga. Cuma dia kafir, tidak beriman, tidak mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala sayang juga di dunia, maka dimakbulkan juga. Maka kita kena ingat, malaikat pun bergantung kepada Allah Ta'ala. Yang tidak berhak untuk disembah. Malaikat ni tak berhak untuk disembah. Dan ini menyelamatkan orang Islam daripada terjebak dalam syirik yang menyengutukan mereka dengan Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan keturunan anak cucu Adam. Jadi kita kena faham, malaikat yang Allah Ta'ala jadikan ada tugas-tugas tertentu, dan mereka juga bergantung kepada Allah. Tak pernah mereka ini melakukan maksiat kepada Allah. Berbanding kita 8 bilion hari ini, 2 bilion beriman. Daripada yang beriman ni tak tahulah banyak mana yang taat Muslim. Istilah kita Muslim yang baik. Muslim yang baik. Mana ada Muslim tak baik kan? Muslim tak baik ni tak praktis lah. Dipanggil Muslim praktis. Muslim yang beramal. Ada Muslim tidak beramal. Jadi 6 bilion lagi agak-agak macam ni tuan. Macam ni kita nak buat 6 bilion. 6 bilion ni agak-agak macam ni. Kalau pegangan akidah Ahlussunnah kita yang kafir, tidak beriman pada Allah Ta'ala, lalu dia mati. Kalau 6 bilion ni semua mati, maka pegangan kita, etikad kita mengatakan mereka kekal dalam neraka lah. Kan? Selama-lamanya itu pegangan kita lah. Jadi sebab itulah buat kerja dakwah. Ini tidak, kita nak berdakwah kepada orang Islam. Orang Islam pun berdakwah juga, Islah lah juga. Tapi janganlah kita sehingga memburuk-burukkan banyak isu pertelingkahan sebagainya kan. Yang kita nak dakwah ini 6 bilion lagi tu. Yang 2 bilion ni sepatutnya kita bersatu padu lah. Pegang dia punya firqah pegangan masing-masing, selain tidak keluar daripada akidah terkeluar yang sesat batil. Itu ulama telah pun berselisih dalam peringkat amalan mazhab sebagainya. Kita terimalah tuan-tuan, jangan nak bergaduh. Maksudnya clear. Yang otak kita tengah memikirkan 6 bilion ni macam mana kita nak buat. Jadi saya tinggalkan tuan-tuan dengan memikirkan 6 bilion tu. Jadi kita tangguh dululah sampai yang ketiga ni. Ada soalan? Okey, boleh. Haji. Okey, soalan yang bagus Kita percaya pada malaikat, tapi yang lain-lain yang pelik-pelik, yang lain-lain tu kan, yang lain-lain pelik-pelik ni Allah Ta'ala tunjuk bagi signal, itu untuk diri mereka masing-masing lah. Tapi tak boleh jadi dihebohkan pegangan. Tapi kadang-kadang tengok juga betul ke itu signal daripada Allah Ta'ala. Tiba-tiba di mimpi dia beritahu, kau pergi sini, pergi situ. Memang ada juga orang yang mimpi bangun-bangun tidur terus berlaku luar biasa pada dia, ada juga. Tapi untuk diri sendirilah yang Allah Ta'ala bagi. Tapi untuk kita percaya ni malaikat datang jumpa dia beritahu, itu tak betul lah. Kan dalam mimpi tiba-tiba maksudnya malaikat hanya singgah kepada para nabi dan rasul. Yang lain-lain tu hanya ilham, mungkin boleh jadi wali dan sebagainya, ilham lah. Maksudnya untuk diri sendiri, bukan untuk membawa ajaran baru. Sebab ajaran Islam telah pun sempurna. Kalaulah memang betul dia ada perkara pelik yang berlaku pada dia selepas dia mimpi ke, selepas dia belajar ke, itu semua Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia sahaja,
selagi itu pun dengan syarat tuan-tuan kena tengok amalan dia macam mana. Kalau dia masih mengikut syariat Nabi Muhammad, maknanya solat Jumaat dia pergi, kan, dia jaga solat berjemaah, sunah-sunah Nabi follow, okey. Tapi dah dapat mimpi, lepas tu dia kata sembahyang dah tak ada, contoh kan, sembahyang ni hanya doa saja, doa kan, sembahyang kan doa, kan, maka sudah tentulah dia tersesat, terkeluar daripada syariat. Walaupun Nabi Isa akan turun, Nabi Isa pun follow syariat Nabi Muhammad. Dia tak akan bawa syariat baru. Dia tetap sembahyang 5 waktu juga, tetap bayar zakat juga, tetap dia buat haji juga. Mana dia kena follow. Jadi kalau ada orang mimpi, dia kata aku begini begitu, dapat begini begitu, tapi Allah Ta'ala kata aku dah tak payah sembahyang, kan? Contoh, makam kau dah lebih dah, maka terkeluar daripada agama. Itu ukuran simple kita boleh ukur lah. Tiba-tiba jadikan uyung pula ke, jadi apa ke, kan. Jadi dia, sebab ada juga orang yang cerita dengan saya, dia kata dia berkawan dengan malaikat Jibril, malaikat Israel, dan malaikat Israfil. 3 malaikat besar ni dia berkawan, dan dia bercakap hari-hari. Dan ada benda yang disampaikan, kita anggap itu bukanlah, tu dia berkawan dengan syaitan lah. Berkawan dengan, bukan berkawan dengan malaikat, berkawan dengan jin. Walaupun dia kata saya hari-hari sembang dengan malaikat ni, sembang tuan-tuan. Ni saya memang berwhatsapp dengan dia lah, ni saya memang ada jumpa lah, kan. Tapi tiba-tiba ya kita nak percaya pula, tiba-tiba yang bercakap tu perempuan pula tu, kan. Ni kawan kepada isteri saya lah, dia cerita saya lah, saya contact, saya call dia lah, tanya dia macam ni kan. Macam tu lah tuan-tuan. Kadang-kadang manusia ada. Jadi jangan kita hairan dalam dunia ni, macam-macam orang dalam dunia ni. Cuma dia kata dia berkawan dengan 3 malaikat yang besar ni. Ini kita tengok lah. Dia boleh nampak aras, tu lagi hebat. Saya pernah juga interview masa saya buat master tahun 2007. Ni pengikut Global Ikhwan. Global Ikhwan tu apa tuan? Rufaqah kan. Sebelum Rufaqah nama siapa? Pengikut tu. Apa dah nama dia? Arkam. Saya buat kajian, kebetulan kumpulan saya buat master, kumpulan saya kaji tentang Arkam. Ada orang kaji tentang PAS, ada orang kaji tentang UMNO, ada orang kaji tentang, maknanya dia mengkaji. Ni dalam subjek dakwah dipanggil dakwah berkaitan dengan aliran-aliran dalam ni kan. Jadi kebetulan saya kaji tentang Arkam. Jadi kita buatlah survey, interview lah pengikut Arkam. Kan. Salah satu ni dia kata, masa saya interview tu dia kata dia makam dia tinggi. Pun makam tinggi, kalau dia nampak langit, dia nampak aras. Kan? Tuan-tuan pernah nampak aras? Kan? Makam tuan-tuan tinggi lah tu. Jadi untuk meredakan dia nampak aras ni, dia kata ambil lah rokok, isap rokok. Jadi dapatlah dosa kecil rokok dosa kecil makro kan dosa kecil Jadi apabila macam tu dia kata, redalah sikit. Sedarlah kita ni taklah nampak aras tinggi tu kan. Jadi sebab tu dia isap rokok. Jadi orang isap rokok ni mungkin makam tinggi, nak meredakan makam tinggi tu, isap rokok dosa kecil kan. Jadi kita sebagai pe-interview orang yang temu ramah ni, kita pun kagum je lah kan. Macam tu je lah tuan-tuan. Tapi untuk kita percaya, itu kita tengoklah macam mana amalan dia. Jadi itulah contohnya. Banyak benda-benda pelik dalam dunia Allah Ta'ala bagi. Dan ada yang belajar, ada yang Allah Ta'ala bagi, dan ada yang syaitan yang mengilhamkan, yang memberi pada dia lah. Okey, boleh jawab tak? Boleh. Jadi tuan-tuan, jam pun dah 7.33 minit pagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada kita. Dan topik kita akan sambunglah pada bulan-bulan lain. Jadi tuan, dalam bulan Ramadan ni kita nak Allah Ta'ala beri kepada kita jaga solat berjemaah, bukan Ramadannya, waktu lain, dan kita memantapkan majlis ilmu. Kalau 2 perkara ni kita jaga, Allah Ta'ala akan bimbing kita, bentuk kita jadi manusia yang bertakwa. Jaga solat berjemaah di mana pun tuan-tuan pergi, dalam hutan, dalam rimba, atas darat, bawah air, pergi angkasa lepas ke, jaga solat berjemaah. Dan juga majlis ilmu. Tuan-tuan pergi mana, pasti Allah Ta'ala memayungi, malaikat akan payungi kita. Orang duduk di dalam
majlis ilmu. Maknanya itu salah satu nak mendapat keberkatan. Yang baik itu daripada Allah, lemah tu kelemahan sendiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyraf. Allahumma ighfir lana kama rabbawna shighara wal jannah wal mu'minina wal mu'allimina wal mu'allimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa la as'inna lil insana lafi إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.